ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dia kata ada seorang Habibah binti Kharijah, seorang perempuan Habibah binti Kharijah. Dia ni ada panggil hamba sahaya. Dia kita kena faham dalam agama isteri dia boleh memiliki hamba sahaya. Suami dia boleh memiliki hamba sahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sementara kita ada dalam waktu, sementara kita tunggu waktu duha, seperti biasa sambungan pengajian kita berkenaan dengan asarus sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in wa ma yandariju fiha min al-ahkam. Kesan daripada riwayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pengeluaran hukum daripada peristiwa yang berlaku di kalangan mereka. Riwayat Imam Al-Baihaqi dan Abdul Razak, Imam Al-Baihaqi dan Abdul Razak, anna Habibata binti Kharijah ba'asat bijariyatin laha ma'a zawjiha min al-ansari yuqalu lahu Habib bin Asaf ila Syami wa qalat innaha bisyami anfiq laha fabi'ha ma ra'aita wa qalat taghsilu siyabaka وتنظر رحلك وتخدمك فذهب فابتاعها لنفسه ثم رجع بها إلى المدينة حبلى فجاءت ابنة خارجة عمر فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها فهم عمر بزوجها أن يرجمه حتى كلمها قومها فقالت اللهم آنفا أشهد أني كنت أمرته ببيعها فأقرت بذلك لعمر فضربها 80. Baik, asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dia kata ada seorang Habibah binti Kharijah, seorang perempuan Habibah binti Kharijah. Dia ni ada panggil hamba sahaya. Dia kita kena faham dalam agama isteri dia boleh memiliki hamba sahaya. Suami dia boleh memiliki hamba sahaya. Yang suami punya suami, yang isteri punya isteri. Nampak arah tu? Dan yang isteri suami tak boleh ganggu dan suami tak boleh kacau. Nanti kita akan sebab benda-benda yang sebegini, sebelum kita memahami hadis ni ataupun asar daripada sahabat ini, penulis barat biasanya ataupun kadang-kalanya bukan semestinya penulis barat, orang Islam yang terpengaruhnya juga dengan pandangan orang-orang yang penulis barat yang zaman tu. Ada mereka kata Al-Quran yazkuru ma'afa anhu al-madi. Quran ada duk cerita benda-benda yang dah zaman dah lupus, yang hanya bacaan dia pun kadang-kalanya tidak memberikan apa keuntungan dan faedah. Duk cerita benda-benda yang orang panggil masalah hamba dan sebagainya, kadang-kalanya tidak memberi apa-apa keuntungan dan faedah. Sebab tu sebahagian mereka mengatakan Al-Quran mencerita benda-benda yang kadang-kalanya memberikan buang masa. Kata-kata yang sebegitu kadang-kalanya du'afa al-uqul, orang yang akal yang rendah, mereka kadang-kalanya terpengaruh dengan kata-kata begitu. Akhirnya sehingga nak baca Al-Quran sendiri pun nak pilih surah.
Nak pilih surah, nak terasa macam surah apa yang menyebabkan terasa macam cerita tu bolehnya dapat kebaikan. Apabila adanya Quran mencerita benda-benda yang kadang-kalanya dia terasa macam susah untuk nak dipahaminya. Tapi kita kena ingat, Al-Quranul Karim kadang-kalanya dia ni bukan nak cerita ma'afa anhul madi saja, benda yang dah lepas daripada 1400 tahun yang telah lepas. Kadang-kalanya Quran matlamaknya dia datang untuk mu'alajatal umur. Macam mana nak menyelesaikan masalah tu yang sezaman tu, yang tak dapat tidak. Kan? Yang tak dapat tidak. Oleh kerana pasti kena menyelesainya. Dan bukan sahaja kata umat Islam sahaja yang ada pada ketika tu, bahkan umat-umat lain pun selain daripada bangsa Arab dan selain daripada agama Islam, adanya sebelumnya agama Nasrani, ada sebelumnya agama Al-Yahud. Tapi kenapa manusia boleh jadi, sebahagiannya boleh jadi hamba? Jadi Quran mari nak hapus secara sekaligus tu dia tidak. Kan? Dia mu'alajatal umur, makan masa. Sebab benda tu sudah menjadi tradisi dalam daging darah hidup manusia. Kan? Terutamanya dalam punca-punca manusia menjadi hamba itu sebahagian besarnya ialah di antaranya dalam masyarakat jahili kerana berjudi. Kan? Mereka berjudi, kalah dalam judi, kadang-kalanya mereka tidak ada untuk nak membayar kekalahan itu, mereka jual anak ataupun jual isteri ataupun diri mereka sendiri jatuh jadi hamba. Yang kedua yang besarnya ialah masalah orang panggil diserang oleh kabilah-kabilah yang tertentu di kampung-kampung penghalaman yang berjauhan daripada bandar dan sebagainya, kemudian ditawan, diambil, dijual jadi hamba. Itu tidak semestinya dalam masyarakat orang Arab. Sebelum Arab pun dah berlakunya begitu. Dan yang paling besarnya lagi ialah berlaku pertempuran, peperangan di antara tentera Islam dengan orang kafir. Kekalahan di kalangan orang kafir itu, manusia dijadikan hamba sahaya. Maka Islam datang bukan nak mengakurkan perbuatan itu, tidak. Islam datang mu'alajatal umur, untuk nak berubat benda tadi, nak menyelesaikan benda tadi, tapi makan masa yang begitu panjang. Tengok tadi dalam imam baca dalam rakaat yang kedua, kan? Masalah orang yang bersumpah lara, tapi akhirnya bayar kafarahnya, di antaranya kan, merdekakan hamba. Jadi sebahagian besarnya Al-Quran diubah benda-benda yang sebegitu. Kan? Salah, merdekakan hamba. Salah, merdekakan hamba. Dalam bab puasa, dalam bab zihar, dalam bab orang panggil apa, kesilapan seorang tu pukul hamba dia, maka kafarah dia merdekakan dia. Bukan Quran datang nak mengakurkan sebahagian manusia yang sebegini, tidak. Quran nak ubah daripada perbuatan itu kepada manusia setaraf yang sesama dengan manusia yang lain. Tidak adanya lagi pangkat hamba. Tapi memerlukan masa yang banyak. Sebab tu dalam masyarakat hadis ini, Habibah binti Kharijah As'ar ini, dia utuskan bersama dengan suami dia nama Habib bin Asaf. Jadi bermaknanya isteri dia memiliki seorang jariah, seorang hamba perempuan. Jadi hak dia lah. Tibanya oleh kerana suami dia tu nak pergi musafir kat Syam, dia izinkan kepada suami dia ni bawa jariah tadi, hamba tadi. Kan? Tapi apa dia kata? Innaha bisyam anfiq 'alaiha fabi'ha ma ra'aita. Engkau bawa hamba ni pergi kat Syam, tapi kalau engkau dah duduk kat Syam tu nampak rasa macam orang panggil perlu untuk jual, jual lah. Tu tengok tu kedudukan hamba pada zaman tu. Jadi Al-Islam bukan akur benda ni nak biar selama-lamanya. Sampaikan zaman kita hari ni memang dah tak wujud lah. Kan? Tapi bermaknanya nak menceritakan kata benda ni dah menjadi fitrah dalam hidup orang panggil sezaman tu. Kan? Yang dah tak boleh dipisahkan. Cuma
Islam ubatinya, menyelesaikan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Baik, isteri dia kata apa? Fabi'ha ma ra'aita. Kalau engkau dah kat sana, engkau nampak hamba perempuan ni nampak sepatut dia jual, jual lah. Wa qalat, dan isteri dia pesan lagi, taghsilu siyabak. Kerja dia kat sana, tugas dia cuci baju engkau. Maknanya jaga kebersihan baju engkau. Wa tanzuru, dan dia ni jaga kenderaan engkau. Sebab kenderaan zaman tu unta ke, kuda ke, maknanya kenderaan yang memerlukan kepada makanan. Carilah rumput dan sebagainya. Wa takhdimak, dan dia membantu engkau. Kan? Apa suami dia buat? Habib bin Asaf ni, apabila isteri dia pun dah pesan, kata kalau engkau nampak rasa sepatut nak jual, jual lah. Tapi hamba tu hamba milik isteri dia. Tujuan dia tu berkhidmat lah semasa engkau berada di Syam. Suami dia pula apabila sampai kat Syam, dia jual. Fabta'aha li nafsihi. Fabta'aha li nafsihi maknanya dia beli untuk diri dia. Jadi isteri dia jual lah. Isteri dia suruh jual, tapi dia beli hamba tu untuk diri dia. Bukan dia jual kepada orang lain. Nak jadi cerita ni. Baik, duduk di Syam lama tu. Summa raja'a biha ilal madinati. Apabila balik kat Madinah, hamba saya perempuan tu mengandung. Kan? Dan sebab suami dia tu beli untuk diri dia. Kan? Habibah binti Kharijah mari berjumpa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, hamba saya aku ni yang aku berikan kepada suami aku pergi kat Syam, bukan aku suruh jual. Dia kata. Perempuan biasa macam tu lah kan. Dia engkar. Aku bukan suruh jual. Aku suruh jaga pakaian dia, suruh berkhidmat untuk dia, suruh jaga kenderaan dia. Tiba-tibanya suami aku ni beli untuk dia. Dan dia sekarang mengandung. Kan? Jadi Umar pun panggil. Umar ni sehingga nak marahkan kepada si suami ni, sebab dia jadi mari salah. Sebab tu dalam hukum fiqah dia mari begini. Hukum fiqah ni dia kata, hal yajuzu lirrajuli ay yata'a jariyata zaujatahu? Adakah harus bagi si suami dia nak sekedudukan ataupun setubuh dengan sahaya ataupun hamba milik isteri dia? Boleh ke tidak boleh? Ijma' para ulama mengatakan ia tidak boleh. Sebab bukan milik siswa, bukan milik si suami. Ia adalah milik si isteri. Dia tak sama dengan hamba sahaya yang dimiliki oleh suami. Apa tu? Tu apa panggil? Milkul yamin. Yang dimilikkan oleh si suami. Yang dimilikkan oleh si suami, dia tak perlunya lagi akad nikah. Sebab milik itu tadi dah melebihi had akad nikah. Mengatasi had akad nikah. Kalau kita dengan isteri, akad nikah, isteri itu hanya menghalalkan bagi si suami. Tapi tidak semestinya suami itu dera isteri, memperhambakan isteri. Tak boleh. Dia ada hak dia. Bahkan tanggungjawab besarnya kepada si suami. Tapi hamba saya milkul yamin, milik itu dah menjadi lebih mengatasi daripada akad nikah. Dia boleh duduk sekali. Dia boleh memperhambakan. Dia boleh memukul dan sebagainya. Itu sebahagian daripada perbezaan dalam bab fiqh. Tibanya apabila hamba sahaya itu milik si isteri, bukan milik dia, dia tak boleh. Si suami dia tak boleh ganggu, apa pun dia tak boleh buat. Diiktibarkan haram. Tibanya Habibah binti Kharijah bagi tahu ke Umar, dia kata, ni suami dia ni salah. Sebab aku berikan hamba perempuan ini pergi dengan dia hanya untuk matlamat jaga kebaikan dia kat sana. Jaga pakaian dia kat sana. Tiba-tibanya dia jual. Dia beli untuk diri dia sendiri. Sehingga mengandung.
Jadi Umar nak marah kepada si suami sehingga Umar nak menjatuhkan hukum atas kesalahan tersebut. Hukum di sini boleh dijatuhkan hukum rejam. Kan? Boleh dijatuhkan hukum rejam. Tibanya suami dia ni kan pergi mengadu bercakap dengan keluarga sebelah si isteri. Dia kata sebenarnya si isteri dia ni suruh dia jual. Kalau patut nampak kata jual, jual lah. Lalu tu aku beli, dia kata. Dan aku setubuh dengan hamba saya ini setelah aku beli. Maka apabila aku beli, dia dah menjadi milik aku mutlak. Isteri dia tak mengaku. Akhirnya ditekan oleh Sayyidina Umar. Dia kata apa? Allahumma anifa asyhadu anni kuntu amartuhu bibai'iha. Ya Allah, dia kata, aku saksikan ke atas diri aku sendiri, memang aku arahkan suami aku jual hamba ini. Jadi maknanya suami dia jual dan suami dia beli untuk dia tu tak salah lah pada hukum sebab arahan tuan punya tu dah suruh begitu. Tapi oleh kerana dia tak mengaku kemudian. Fa'aqarrat bizalika li Umar. Dia ikrar mengaku atas pengakuan itu kepada Sayyidina Umar. Jadi di sini Umar ubah hukumnya tadi yang nak rejam si suami tadi kepada fadarabaha thamanina, pukul si isteri tadi 80 kali sebat. Sebab apa? Sebab satunya dia bohong. Kan? Termasuk daripada hukum bohong yang dia bohong, yang dia saat itu tak mengaku kata dia suruh jual. Kan? Yang kedua, salahnya dia tuduh si suami dia ni kan, dengan membuat perkara-perkara yang tidak betul. Sedangkan suami dia buat perkara yang dah betul. Tuduhan itu menyebabkan dia ni dipukul 80 kali. Jadi di sini orang panggil apa? Orang panggil hukum daripada hukum fiqh, si suami tidak boleh menyentuh apa sahaja yang berkaitan dengan jariah si isteri dia. Hama si isteri dia tak boleh. Jika sekiranya sabit, boleh dijatuhkan hukum seperti mana hukum tadi, imanya rejam ataupun pukul. Lainnya hukum kalaulah hama tadi, hama perempuan tadi ialah isteri hama lelaki dia. Kan? Ni kita duk cerita benda ni bukan ma'afa anhu zaman. Kan? Kita cerita benda yang sebegini orang panggil athar yang berlaku 1400, tapi Quran mari untuk usaha menyelesaikan benda ni supaya benda ni tak wujud. Bukan Quran tu datang untuk nak memperakui supaya kita memperhambakan manusia. Itu tidak benar. Quran datang nak berubat, nak menyelesaikan masalah yang berlaku 1400 dahulu. Dan benda ni yang berlaku 1400 dahulu ini bukan bermaknanya di kalangan orang Arab sahaja, di kalangan orang yang beragama Islam sahaja, tidak. Di kalangan agama Nasrani, di kalangan agama Yahudi, di kalangan agama-agama lain dan bangsa-bangsa lain. Tapi macam mana mereka menyelesaikan masalah tersebut? Tidak ada penyelesaiannya. Bahkan Quran datang membuat penyelesaian. Al-Islam itu memberi gambaran penyelesaian. Cuma benda tu wujudlah, kita nak lari tak boleh. Sebab tu orang panggil athar. Seorang lelaki ni ada dua, katalah dia ni ada dua hamba. Satunya hamba perempuan, yang kedua hamba lelaki. Dua-dua ni sama hamba. Yang hamba perempuan tu kita dah cerita tadi, kalau milik dia milkul yamin, dia lebih daripada akad nikah, segala-galanya boleh. Tetapi yang masalahnya, dia kahwinkan hamba perempuan ni dengan hamba lelaki ni. Kan? Dia kahwinkan sesama hamba.
Kan? Apabila dia kahwinkan sesama hamba lelaki dengan hamba perempuan ni, tiba-tibanya si penghulu ni pula sekali-sekala ambil hamba perempuan tu duduk tidur dengan dia. Nampak tu? Itu orang panggil asar yang berlaku di kalangan sebahagian masyarakat yang zaman dahulu. Maka Quran turun nak mengubati benda ni, nak menghapuskan benda ni dia sama dengan arak juga. Takkah arak tu bukan Quran datangnya cerita terus haram, tidak. Dia cerita dulu kan, kamu daripada buah-buahan, daripada pokok ni kamu jadikan minuman yang keras. Lepas tu biar dulu. Kan? Lama-lama Quran kata janganlah kamu menghampiri salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Dan maknanya masih duduk minum lagi. Sehingga ayat katanya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Tadi kan? Rakaat yang kedua tadi. Kan? Apabila turunnya ayat tu barunya jelas hukumnya dah haram, haram, haram. Tapi makan masa yang lama. Baik, روي عبد الرزاق عن نافع أن رجلا من سقيف أخبره أن رجلا منهم كانت له جارية حسناء وكان عمر يعرف تلك الجارية فأنكحها الرجل غلاما له وكان الرجل يقع عليها فأتى العبد إلى عمر فأخبره ذلك فغيب عمر العبد وأرسل إلى سيده فسأله ما فعلت فلانة فقال يا أمير المؤمنين عندي وقد أنكحتها غلاما لي فقال عمر هل تقع عليها فأشار إليه من عند عمر رجل أن قل لا فقال لا فقال عمر أما والله لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس. Baik, asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak daripada Nafi'. Ada seorang lelaki daripada Saqif. Saqif ni Taif. And Saqif maknanya kabilah bangsawan. Quraisy duduk di Makkah, kabilah bangsawannya juga. Sebab tu Quraisy dengan Saqif ni dua kabilah yang orang panggil boleh duduk sekali. Li'ila fi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jadi dia boleh pergi mari tu di antara kabilah Saqif dengan kabilah tu Quraisy, ataupun kita kata keturunan Quraisy dengan Saqif ni dia sama tinggi di kalangan bangsa-bangsa kabilah zaman tu. Maknanya yang selainnya, kalau ada dua kabilah ni orang lain tak berani buat keputusan lah. Kan? Baik, Nafi' kata ada seorang lelaki daripada Saqif, daripada kabilah Saqif, bagi tahu kat dia di kalangan kabilah tu nya juga ada seorang lelaki, dia ni ada hamba perempuan yang cukup cantik, jariyatan hasna. Umar pun kenal hamba tu. Kan? Umar pun kenal hamba tu. Tibanya seorang Saqif tadi, hamba perempuan yang cantik tadi, dia kahwinkan dengan hamba lelaki dia. Yang kita cerita, dia ada dua hamba. Hamba lelaki seorang, hamba perempuan seorang. Kan? Jadi dia ni dengan hamba perempuan ni, kalau ikutnya mutlak kuasa dia tu segala-galanya lah. Tapi dia kahwinkan dengan hamba lelaki. Tibanya dalam keadaan dia kahwinkan, maknanya hamba sahaya perempuan tu dah jadi isteri orang dah lah. Tapi isteri siapa? Isteri hamba juga. Jadi kedudukan tu jadi rendah lah. Tibanya yang duk jaga ni pula orang Saqif. Kabilah yang cukup tinggi dan bangsawan yang cukup terkenal. Fawaqa wa kana ar-rajulu yaqa'u 'alayha. Sekali-sekala tu adanya juga dia selang masuk tidur dengan hamba sahaya dia tu, yang mana isteri dah menjadi isteri orang dah, isteri hamba bagi seorang lelaki hamba dia juga. Ada orang tengok, seorang lelaki lain pula yang tengok perbuatan tadi itu, mari bagi tahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu.
Kata, Tok Penghulu tadi, yang dia ni ada 2 orang hamba, satunya perempuan, satu lelaki, kemudian dah jadi suami isteri. Tok Penghulu tu nya juga terlibat, kadang-kalanya pergi tidurnya juga dengan hamba perempuan tadi, yang mana dia ni adalah dah jadi isteri orang. Kan? Isteri hamba tadi. Umar pun panggil. Kan? Penghulu tadi. Dia kata, ma fa'alat fulana. Hamba perempuan engkau duduk kat rumah macam mana? Umar tanya. Kan? Bagus dia. Dia kata, ya Amiral Mukminin, Indi. Ya betul, hamba perempuan tu, hamba saya tu duduk dengan saya lah. Kan? Tapi waqad ankahtuha ghulaman li. Dia bagi tahu, aku dah kahwinkan dia. Dan aku dah kahwinkan hamba perempuan tu dengan hamba lelaki aku. Kan? Tapi Umar tanya balik, hal taqa'u 'alaiha? Ni soalan ni. Engkau pergi duduk tidur lagi dengan dia? Dia dah jadi isteri orang lain, dan walaupun suami dia tu hamba, kau pergi tidur lagi? Fa asyara ilaihi man 'inda Umar rajulun. Ni yang kita kena faham ni. Ada orang sebelah, orang lain. Umar tanya, ada orang sebelah tu pula, dia bagi tahu kepada si lelaki tadi yang kena tanya tadi. Jawablah. Kata, tak, dah tak pergi dah. Dia pun jawab, tidak, aku dah tak pergi dah, dia kata. Setelah aku kahwinkan dia dengan hamba tadi, dah aku tak kacau dah. Tengok tu. Kan? Tapi dia jawab tadi tu, orang lain suruh jawab. Dan perkara tu sebenarnya pun tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Dia penuh juga sekali-sekala dia curi pergi tu. Tapi di sini dia tak mengaku. Kan? Faqala Umar. Umar berkata, ama wallahi law akhbartani annaka taf'alu. Kalau engkau cerita, kata engkau buat juga, sekali-sekala engkau pergi juga, curi juga, pergi ambil masa dengan perempuan isteri hamba tadi, walaupun dia tu sama-sama saya. Kan? Kata Umar, la ja'altuka nakalan linnas. Aku azab engkau depan orang ramai, ta'zir. Baik. Apabila benda ni dia mari, kita belajar dalam bab fiqh. Al-fiqh, fiqh ni dia pasti istinbat, nak mengeluarkan hukum. Tapi walaupun hukum, kita kata benda ni dah tak wujud. Apa ada tu? Kalau nak cari zaman sekarang, benda ni memang dah tak wujud. Tapi benda tak wujud, dia kadang-kalanya orang panggil maturi'a alaihim, benda yang berlaku di zaman tu, orang panggil suasana nak menceritakan kedudukan. Sebab tu Al-Quran, dia cerita suasana yang hidup di zaman tu, bukan suasana kita hari ni. Kan? Suasana hidup dalam peperangan, dalam tidak ada sempadan. Negara tidak ada sempadan yang jelas. Kan? Tidak ada orang panggil sakatan milik yang jelas, sehingga berlakunya segala-galanya yang berlaku. Tapi bukan Islam itu nak memberikan gambaran yang kotor di kalangan para umat zaman dahulu. Hidup tidak berdisiplin, hidup orang panggil tidak tahu arah. Tidak, dia tidak sebenarnya seperti begitu. Tetapi benda-benda yang sebegini sebenarnya, jika ditulis oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab, dan jika ditulis oleh orang barat terutamanya, mereka pungut dan petik daripada sejarah-sejarah itu tadi, kemudian mereka tulis dan mereka buat kaitan andaian. Di antaranya mereka kata, zaman dahulu hukum orang bangsawan ini berpihak kepada mereka dan menindas hukum-hukum hamba dan sahaya yang ada pada ketika itu. Mereka tindas, mereka memperhamba, mereka tak menjatuhkan hukum sekiranya sabit kesalahan itu berlaku kepada orang-orang kabilah-kabilah yang besar seperti mana Saqif ataupun Quraisy. Jadi kita pun tengok, betul juga dakwaan dia. Betul juga cerita-cerita dia mengatakan orang Saqif, orang yang cukup kabilah besar, dan Quraisy tibanya apabila terlibat dengan satu-satu kesalahan,
Bukan kata di zaman jahili, di zaman pemerintahan Islam itunya juga tidak memperjatuhkan hukum. Kan mereka tulis begitu, tarik dengan secara tak langsungnya, jadi kita memandangkan serong terhadap sejarah Islam yang sebenar. Kan sebenarnya bukannya maksud begitu. Yang dimaksudkan dalam bab fiqh pada asalnya apabila hamba sahaya perempuan tadi dah menjadi milik dia, kita dah cerita tadi, dia dah harus segala-galanya, lebih daripada harus akad nikah lagi. Dan si seorang lelaki tadi, kalau dia nak berkahwin dengan hamba sahaya dia, dalam bab fiqh tak boleh. Sebab apa dia tak boleh berkahwin? Sebab apabila wanita tadi dah jadi milik hamba sahaya dia, dia dah melebihi daripada akad nikah. Perlu apa lagi akad nikah? Tibanya satu syarat bolehnya, apabila dia jual hamba tersebut ataupun dia merdekakan hamba tersebut, kemudian dia jadikan isteri dia. And dia jual ataupun dia beli, kemudian dia merdekakan, kemudian dia sah akad nikah. Dah dia nak jadikan isteri dia. Tibanya dia tak jual. Dalam kes ni dia tak jual. Hanya dia nikahkan dengan seorang hamba lelaki yang punya dia juga. Dalam hukum, apabila dah menikahkan hukum kepada orang lain, walaupun sesama hamba, si penghulu tadi memang dah jadi haram bagi dia. Sebab dia dah memiliki suami. Oleh kerana kisah ini, ma sudira anhu fi awwali wahlatin, benda yang berlaku dan dia pun tak tahu hukum lagi. Kan? Hukum pun dia tak tahu lagi, mengatakan kata apabila dia dah kahwinkan hamba perempuan dia ni dengan hamba lelaki, dia tak boleh disentuh. Oleh kerana dia tak tahu lagi hukum ni, sebab tu apabila ditanya oleh Umar, kawan dia yang sebelah mengatakan, katakanlah tidak. Qullah, maksud katakanlah tidak, bukan tidak engkau dah pergi subuhnya juga setelah jadi isteri orang. Tidak. Katakanlah, dimaksudkan tidak, maksudnya aku tidak tahu apa hukum sebelumnya. Maka oleh kerana akuan dia tak tahu hukumnya, oleh kerana itulah Umar tu memaafkannya. Takkan kita belajar pengajian yang dahulu, Imam Syafi'i mengatakan nak dijatuhkan hukum, pastikan mereka yang tahu kesalahan hukum tersebut. Kan? Jadi benda-benda yang sebegini orang panggil daripada asar yang kita sebut ini. Kan? Sebab tu orang panggil apa? Marinya ijma' para ulama dalam Kitabul Mughni Ibnu Qudamah, dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi, kan? Tafsir Ayatul Ahkam bagi Imam Al-Qurtubi. Kadang-kadangnya benda-benda yang sebegini dibahas, ada orang mempersoalkan seperti mana kita kata tadi, ma'afa anhu zaman, yang dah lepas. Tapi kita jawab katanya, kutubut turas, dia bincang benda sebegini kerana dakwaan orang yang bukan Islam itu menuduh berkenaan dengan perbuatan orang Islam di zaman dahulu, terutamanya Al-Quran menceritakan benda-benda yang memperhambakan manusia. Hakikat sebenarnya tidak. Al-Quran menyelesaikan masalah itu, dan asar-asar yang berlaku itu 1400 lebih, ada kalanya besar untuk penyelesaian masalah-masalah yang sebegitu, bukan nak membiarkan benda tu wujud. Kalau benda tu wujud, sampai sekarang lah wujud. Tapi kenapa sekarang dah tak wujud? Kan? Sebab tu Syekh Atiyah Saqat dia kata, الرق في نظر الإسلام موضوع درست أحكامه في الكتب الدينية وألفت فيه كتب خاصة اهتمت ببيان أصل مشروعيته وموقف الإسلام منه ورد على الشبه المثارة حوله. Hal benda ni dalam pandangan Islam satu tajuk yang dipelajari, hukum hakam dia penuh dalam kitab-kitab turas. Bahkan ada orang yang menulis dalam tajuk yang ni sahaja. Kenapa? Kerana tujuan nak menerangkan kata apakah pandangan Islam terhadap orang panggil
ariq ataupun hamba ataupun sahaya ini, dan macam mana nak memberikan penyelesaian ataupun nak rad talak tuduhan-tuduhan syubhah yang dilontarkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Dan kita hari ini mungkin kalau kita tak banyak membaca, kita tak nampak selitan-selitan yang sebegini. Tapi kalau kita baca tulisan barat berkenaan dengan sejarah, kita baca tulisan barat berkenaan dengan apa sahaja yang berkaitan dengan agama dalam tulisan itu sendiri, walaupun secara tak langsungnya mereka serang sekeras-kerasnya, tidak. Mereka serang secara sulit, rahsia-rahsia yang menimbulkan keraguan. Dan baik, sekadar itu saja insya-Allah taala yang kita boleh ambil daripada asar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penyelesaian yang diberikan oleh hukum para fuqaha kemudian. Aku qauli hadza wa fawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.